إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله القائل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال أيضا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, pertama kali kita berhamdalah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih hidup kita di dalam sehat iman kita, sehat keyakinan kita, sehat badan kita, boleh kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Alhamdulillah. Dari ayat di atas tadi kita telah dengar bersama bahawa Allah Subhanahu wa taala dikhitab kepada umat manusia, khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu umat daripada umat ummi, umat tak pandai baca, suruh wi pandai baca, suruh wi baca kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita mari tinjau bersama, cuba kita heret perhatian kita bersama tentang Al-Quran, tentang kita, kedudukan kita, pendirian kita dengan Al-Quran bagaimana. Kadang kita beriman dengan rukun iman, salah satunya beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita cukup bahawa kita mengaku dengan mulut kata kita beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala? Cukup dengan kita berlafaz macam itu sahaja ke atau macam mana? Kitab Al-Quran turun di alam dunia ini berbeza dengan kitab-kitab sebelum daripada kitab yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kitab lain tu ya turun mari sekaligus. Turun sekaligus habis. Kalau sebuah 30 juz, 40 juz ke apa? Sekaligus. Tapi kitab Al-Quran daripada Lauh Mahfuz turun kepada langit yang pertama itu sekaligus, tetapi daripada langit pertama turun kepada qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu munajjaman, beransur-ansur, turun mengikut keadaan dan suasana yang berlaku di antara Nabi dan sahabat-sahabat
dan masyarakat suasana semasa Al-Quran itu turun. Pertama kali kita kena faham. Makna kata Al-Quran turun mari supaya kita ini berubah daripada sikap ataupun berubah daripada cara kita fikir, berubah daripada perkara beramal kita harian, dari amal biasa itu dengan kita amal mengikut ajaran yang mana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelakon masa itu iaitu pertama kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu disandar, disokong oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sebab itu faham kita dengan Al-Quran iaitu kita kena ta'amul dengan isi-isi Al-Quran, dengan nusus-nusus ayat demi seayat, supaya kita mari bubuh di dalam otak kita, mari masuk di dalam hati kita, supaya kita berubah menjadi legak, langkah, cara fikir, cara kita nak muamalah, nak duduk di atas dunia sebelum daripada kita nak akhirnya nafas kita itu, kita kena duduk di dalam ajaran Al-Quran. Hak tu pertama kali. Tidak syak Al-Quran sebagai salah satunya orang panggil kitab pesing kena baca. Dan lebih daripada baca lagi iaitu kitab pesing kita bawa ambil mari supaya kita nak krian sulukiyat, tingkah laku kita itu supaya selaras dengan Al-Quran. Ini kita faham mula-mula Al-Quran itu matlamat penting dia supaya nak mari ubah perangai kita. Hak tu pertama kali. Lepas tu Al-Quran dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mari buat bab yang mari buat contoh kepada sahabat pada masa itu dan sampai kepada kita sekarang ni, sampainya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dua unsur ni, Al-Quran dan Al-Hadis, tidak ada perlawanan, tidak ada pertikaian di antara isi Al-Quran dan isi Al-Hadis. Kerana Allah Subhanahu wa taala mari royak di dalam surah An-Najm ayat 3 sampai ayat 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi cakap tu baik mari emo kalam itu pesing Al-Quran iaitu kalam dan makna susunan daripada Allah Subhanahu wa taala dipanggilnya Al-Quran. Lepas tu makna daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi susunan yang susun daripada kalimah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan hadis. Dua-dua ni tidak ada perlawanan. Kerana apa? Kerana Allah wari Nabi itu buat jadi contoh kepada umat dia. Itu pertama kali kita faham pertama kali Al-Quran dengan Al-Quran. Lepas tu di dalam surah An-Nisa Allah bawa mari juga satu ayat, man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Sebagai mari nak mengejakkan daripada kelimah kata kita dengan Al-Quran dan mauqif Nabi dengan Al-Quran adalah mauqif yang sama. Siapa yang taat kepada Rasul, sesiapa yang taat kepada Rasul, maka berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita turut tinjak langkah yang mana dicontoh oleh Nabi
Maka dengan secara otomatiknya kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, bagi orang yang tak suka turut jejak langkah Rasul sebagai bagian kepada kita, maka itu bagaimana kita nak katakan dia itu kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa hidup di dunia ini tempat kita buat amalan. Tempat kita nak bekerja. Ilmu kerja kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya kata tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu pasal ibadat kita, ibadat Allah fardu sepertinya semaya, puasa, zakat, haji kita. Ada juga ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal ibadat kita itu bergaul dengan manusia. Di antara manusia dengan manusia dipanggilkan ibadat juga. Kalaulah kita buat bekerja sebagai menjadikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-geri, setiap tingkah laku yang kita duduk jalan, yang kita duduk makan, yang kita duduk menafas nyawa, yang kita duduk fikir, tidak tersunyi daripada jagaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi pekerjaan yang kita keluar itu yang dicatatkan oleh Rakib dan Atid untuk menjadi dalil pada hari akhirat kelak, menjadikan satu suhuf supaya kita dibaca pada hari akhirat kelak nanti. Kita duduk di dunia ni, kita baca kitab Al-Quran. Saat ni lah baca supaya nak mari duduk di dalam hati kita. Mari Al-Quran itu mari kangkap hati kita. Itu suhuf di dunia. Tetapi apabila sampai hari akhirat, suhuf Al-Quran ni tak baca dah. Kita akan dibaca suhuf yang kita buat amalan. Kita duduk di dunia ini, di khalayak yang ramai. Itu terhatilah di atas amalan masing-masing. Daripada satu persatu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amalan itu akan ditercatat daripada sekecil benda kepada sebesar-besar benda. Kadang kita Allah Subhanahu wa taala kita mari heran manusia. Kerana apa Allah Subhanahu wa taala kita dok kata benda itu benda kecil sekali, tetapi nak royak keadilan Allah Subhanahu wa taala, walau sebiji sarwi sekalipun, sehapuk yang halus sekalipun, kita akan boleh tahu dan kita akan boleh lihat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan walau sebiji zarah, kita akan boleh lihat, dan sebiji zarah yang mana kita buat jahat, kita akan boleh lihat. Satu lagi ajaran Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah juga, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada setengah daripada manusia, kita kepada umat manusia semua, bukan kepada kita kepada orang mukmin saja dak, kita kepada umat manusia annas semua tu may yattakhidhu min dunillah. Ada setengah itu ambil lain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai andada, sebagai kekasih, untuk menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah manusia. Setengah tu kadang tu cara perbuatan dia tidak zahir, tetapi cara fikir dia. Kita tak boleh tengok kadang setengah dia ada fikir dalam otak dia, fikir tiap hari. Kadang setengah tu
mari tidak di dalam fikiran dia itu menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata ada, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Lepas tu hak dia duk fikir lain daripada Allah, ataupun dia selain daripada Allah itu buat kekasih dia seperti mana yang Tuhan suruh kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pekerjaan kita, di dalam gerak-geri kita, cakap kita, keluar tu baik mari menandakan dia itu tak kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia benar-benar lain daripada Allah itu buat kekasih kepada mereka. Itu di antaranya yang disebut ayat 165 suratul Baqarah. Satu lagi sebagai gambaran kepada kita. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. 170 suratul Baqarah. Apabila kita kata kepada orang-orang setengah manusia itu, ittabi'u ma anzalallah, hendaklah kemari kita pakat kembali kepada Allah, kembali kepada kitabullah, kembali kepada jalan Allah, jalan yang lurus. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ya jawab mari, ya katalah mana? Bahkan kami tidak, kami akan hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek moyang kami. Ini ternyata di alis sekarang ni kadang kita giroyak pak sudah cukup kita yang mana nenek moyang kita biasa duk contoh kepada kita. Tak payahlah, tak susahlah kita nak mari turut hak biasa baru-baru ni. Orang tua kita biasa duk bawa dulu, mari dah. Kita tidak kata orang tua dulu itu tidak kena, tetapi afallahu amma salaf. Kita berdoa semoga orang yang dulu itu yang mana tidak ada pengajaran isi-isi Al-Quran yang masuk di dalam telinga mereka. Duk takutnya pasal semasa kita ini orang ngajar penuh penat. Palai belah kanan tu orang mengajar Al-Quran, palai belah kiri orang duk mengajar Al-Hadis, palai belah kanan orang duk ajak suruh turut Al-Quran, palai belah kiri ada orang duk ajak suruh turut Al-Hadis. Tetapi kita enggan, kita tak mau. Ada Tuhan mai royak manusia pasal ni. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa hum wa la yahtadun. Tidakkah puak-puak orang tua dulu itu aba'uhum la ya'qiluna syai'a, mereka itu tidak ada akal, tidak ada fikiran, tidak ada ilmu yang mana selaras dengan Al-Quran, isi Al-Quran. Itu hemai royak sendiri. Ternyata sungguh ada di alam yang kita hidup sekarang ni. Lepas tu, setelah mana dia duduk dengan amalan macam itu, apabila sampai pada hari akhirat kelak nanti. Sampai hari akhirat kelak nanti. Di dalam surah tu Baqarah juga ayat 216 217 Allah Subhanahu wa taala mari royak juga. Asal Allah Subhanahu wa taala mai royak di dalam suratul Baqarah ni, dia mai royak perihal orang Yahudi, perangai orang Yahudi. Tapi kita dengar tidak menjadi masalah. Kerana apa? Semoga perangai-perangai hak Tuhan mari duk cek, perangai orang Yahudi di dalam suratul Baqarah tidak mari teringat kepada kita pada hari akhirat. Nah, Tuhan royak istabarra allazina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika itu puak-puak tua
Hak kita duk mengaku kata tua. Hak kita duk mengaku di dunia kata dia duk pimpin kita. Hak kita duk mengaku di dunia ni dialah duk bawa kita pergi ke tempat yang baik. Lebih-lebih lagi bawa pergi ke syurga. Tetapi apabila sampai pada hari akhirat kelak, puak-puak tua itu hak duk bawa kita, yang mana mereka itu tidak bawa dengan jalan yang diselaras dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka membawa bahkan mereka kata ittabi'u minal ladzina taba'u wara'ul azab. Mereka itu menjadi ikutan itu selepas untuk berlepas diri. Hak jadi tua-tua saat ni tabarra'a, nak melepaskan diri. Kita balik makna mudah-mudah kata bawa sampai hari akhirat. Puak-puak penikok ni temunglah ketua dia. Temunglah orang panggil hak duk bawa-bawa mereka. Wahai penguluku, wahai tok guruku. Nah, inilah yang kamu ajar pada aku. Di dunia dulu kamu duduk ajar. Tetapi fok tua tu je jawab. Nah, iztabarra allazi. Mereka itu membersihkan diri mereka. Tak ngaku. Walaupun tak ngaku, dia kata kadang ngaku kata dia buat, tetapi kamu duduk di dunia ni kamu tak fikir ke kana? Ayat lain mari ayat. Duduk di dunia aku sudah beri, Tuhan beri otak padamu. Kamu duk suluh nampak kata jalan tak betul. Mu duk turut buat apa? Kalau ku duk royak siapa kata beratus kali sehari pun, kalau mu tak turut tak ada gapo. So Allah kata dia membersihkan diri. Lau anna lana karratan fanatabarra' minhum kama tabarra'u minna. Mereka itu membersihkan. Royak kepada mereka kata tak ada sakut pun dengan aku yang duk royak di dunia ni. Kerana otak sudah beri kepada kamu. Nah, itu terhati di atas kamu lah. Kamu sajalah nak mari turut. Di dalam surah tu surah Al-Imran, Allah royak mari jalan supaya tu juga. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Nah, ada setelah mana kamu nak masuk ke dalam neraka, bersama-samalah umat yang terdahulu daripada kamu hak tak sama, tak ikut dengan ajaran Allah. Bo nak masuk neraka tu, kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Ada sejenis umat, ada sekelompok umat tu gi duk cari tua mereka. Gi duk laknat geno kamu ini duk bawa aku hingga kata bawa aku ni dapat boleh masuk ke dalam neraka. Gi duk tutup dakwa pada hari akhirat kelak nanti. Cari kepada tua mereka. Hatta iza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'fan minan nar. Ya Allah, puak ni lah yang duk bawa aku. Nah, bawa aku jadi sesat di dunia hingga kata nah hujung jatuh aku ini boleh masuk ke dalam neraka kamu ini. Ya Allah, minta ringankanlah. Ini Tuhan mari duk royak seruk mari. Benda-benda macam ni akan berlaku kepada umat manusia. Kita sudah dengar ayat macam ni, kita pisah lari sebanyak mungkin, kita pisah lari. Kerana apa? Tuhan kata orang hidup macam ni yang tak berjaya. Nah tu. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul azab bima kuntum taksibun. Tuhan kata puak lek sana no pula. Genonyo boleh aku ni masuk di dalam neraka. Nah, ataupun sebelah lek tua pula. Nah, kamu kena fikir
Duk di dunia ni Tuhan sudah bawa mari dah kita sebagai ajaran yang lurus. Geno ke kamu tak ada dok turun ke kana? Pakat duk berdiri di hari akhirat kelak tu, pakat duk berdiri di antara orang turun dengan ketua hok duk pimpin orang tu. Sabit tu yang hujung jatuhnya kita yang puasa pasal diri kita di hari akhirat kelak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Amale kamu itu masing-masing pakat timai masing-masing. Bahkan kita dok biasa dengar di dalam Al-Quran mari royak hingga kata ibu dan anak itu pakat masing-masing lari. Pakat apa? Tok saya jumpa. Kerana apa? Sebelah le anak nak minta dah kepada mak dia supaya ambilkan dosa yang dia ada ni. Dan lek sebelah lek mak pula nak takkan dosa-dosa dia ini kepada anak. Tok sewi lari anak di hari itu tu sedangkan kita itu pakat nak jatuh belaka. Tok sewi ada dosa-dosa yang terikat sebelum daripada kita nak pergi timankan amale. Itulah satu hadis sebagai gambaran hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Falamma farihna bi syai'in farihna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a ahbabta qala Anas fa ana uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi ayyahum wa illam a'mal bimisli a'malihim. Hadis riwayat oleh Anas yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Anas kata, aku rasa gembiranya setelah mana aku dapat sempat duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menjadikan Rasulullah itu sebagai kekasih dia. Sebagai kekasih dia. Kerana apa? Nabi kata anta ma'aman ahbabata. Kamu di hari akhirat kelak nanti bersama yang kamu kasih itulah. Anas dia kata, aku ni kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku kasih kepada Abu Bakar, Umar, dan aku akan turut jejak langkah yang mana diamalkan oleh mereka itu lebih-lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati min zikril hakim wa taqabbala minni wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ausikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah mana kita mari duk dengar khutbah yang pertama, khutbah yang kedua ini Tuhan mari kita di dalam surah An-Naba. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang muttaqinlah orang yang dikata fauz, orang yang jaya, orang yang dikatakan mereka itu boleh gembira pada hari akhirat kelak nanti. Orang muttaqin saja, tidak ada orang lain. Mereka orang yang muttaqin. Innal muttaqina mafaza. Satu lagi ayat. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ah jahidu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika humul khairat wa ulaika humul muflihun. Di antara amalan-amalan para rasul dan orang yang beriman, orang-orang yang beriman, yaitu jahidu bi amwalihim.
Mereka itu bertukar selumuh belanja harta benda itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala itu wa anfusihim, dengan diri mereka juga kena gerban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kata sampai kata habis nyawa pun untuk menjadi jahadu fillah, untuk menjadi jihad fi sabilillah. Ulaika lahum khairat, mereka inilah dibilih sebagai mendapatkan kebaikan. Wa ulaika humul muflihun, mereka macam inilah akan menjadi orang yang berjaya pada hari akhirat kelak nanti. Itulah di antaranya ayat-ayat ataupun hadis untuk kita menjadi iktibar bersama. Kita hidup di atas dunia ini, kita ambilkanlah isi-isi Al-Quran, ambilkanlah hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tabiat pesai Al-Quran, pesai hadis ni, dia nak mari prem-prem diri kita, nak mari prem-prem sulukiyat kita, nak mari prem-prem marayat kita, nak mari prem-prem ความคิด cara kita fikir ataupun ideologi yang kita fikrah kita itu supaya menjadi selaras dengan Al-Quran. Kalau kita baca surah Makkiyah itu, Allah Subhanahu wa taala mari menerap, mari duk nin masalah akidah. Apabila kita pergi baca surah-surah yang turun di Madinah, Allah Subhanahu wa taala mari duk bedangnya hati orang mukmin. Mari duk bedangnya jiwa-jiwa orang mukmin. Mari duk royak kepada orang mukmin supaya mereka itu tingkah laku sama dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duk bimbing kadang setengah. Masa ni kadang kita tak ada pergi ngaji di tempat demo yang mana ataupun kita tak ada tengok benda-benda yang tak molek. Tetapi benda itu sekarang ni menjadi mudah bagi kita. Tak ada lagi tak main mutu gapo, kita buka telefon mari tengok. Duk bimbingnya kita duk tengok nana hari, duk royak cerita yang tak molek kepada kita, menyerat masuk di dalam otak kita itu menjadi kebiasaan. Benda-benda tak molek itu menjerat di dalam otak kita, cara fikir kita, cara sulukiyat tingkah laku kita, akhlak kita, marayat kita itu jadi selaras turut dengan demo. Apabila kita mari dengar ayat macam ni, ingatkanlah kita apabila kita kasih kepada siapa, kita tanam kasih sungguh. Kasih yang sebenar, kasih yang ikhlas, yang sungguh. Lebih-lebih lagi kita kasih kepada Allah dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.